Dia berdoa, semoga Allah mengharamkan syurga untuk ayahnya. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dahu. Ada seorang gadis, dia seorang wanita kerjaya pekerja di sebuah agensi. Kagum si ayah mahu mengawal hartanya, bapa sebagai penjaganya sentiasa menolak sebarang lamaran daripada lelaki yang ingin mengahwininya, sama ada atas sebab atau tanpa sebab, semuanya ditolak mentah-mentah, sehingga bertahun-tahun berlalu, sehingga dia memasuki usia yang cukup tua, dia tidak lagi menjadi hala tuju pandangan lelaki. Tanpa diduga, ternyata wanita itu menahan sakit hati yang mendalam kerana sikap ibu bapanya, tetapi dia tetap berusaha untuk menjadi anak yang berbakti. Pernah dia sakit kerana tekanan mental yang dia alami, tekanan batin akibat kezaliman ibu bapa yang sentiasa menolak setiap lelaki yang datang meminangnya. Sakitnya semakin teruk, sehingga akhirnya dia terpaksa dimasukkan ke hospital. Setelah sekian lama menjalani rawatan, dengan takdir Allah, ajal menjemputnya, tetapi tekanan dalaman semakin besar dan tidak tertanggung. Detik-detik terakhir dia meluahkan perasaannya, dia memanggil ayahnya. "Wahai ayahku, ucaplah amin." Dengan pantas si ayah mengikutinya. "Amin, wahai ayahku, ucapkan amin." Ulangnya, "Amin," jawab ayah, sehingga dialog pendek ini diulang sebanyak 3 kali. Kemudian si anak membaca doanya, "Aku mohon kepada Allah, semoga dia menghindarkanmu dari syurga, sebagaimana ayahmu menghalangku untuk berkahwin." Kemudian dia menemui ajalnya. Zulmul Marah 51. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bencana besar yang dialami oleh bapa yang zalim. Cerita ini bukan untuk ditiru, baik untuk pelaku mahupun mangsa, kerana jelas kedua-duanya merugikan. Cuma anda boleh bayangkan, apa kelebihan si ayah menolak lamaran lelaki yang begitu ramai untuk anak perempuannya. Kriteria lelaki macam mana yang dicari untuk anak perempuannya? Kenapa si bapa tidak bermuhasabah diri, sedangkan dia diterima menjadi suami kepada wanita yang menjadi ibu kepada anaknya? Ada sesetengah pihak bertanya, sering kita dengar istilah anak derhaka, merujuk kepada anak yang tidak menurut perintah atau melanggar larangan ibu bapa. Kemudian bagaimana dengan ibu bapa? Adakah ibu bapa tidak taat? Jawapannya, ada, tetapi istilah itu tidak fasik. Ibu bapa yang jahat, anak derhaka melawan ibu bapa zalim, seperti isteri yang derhaka pula dan suami yang zalim. Mereka boleh menindas antara satu sama lain, orang bawahan menindas orang atasan, sebaliknya orang atasan menindas orang bawahan. Ini semua boleh berlaku kerana sebab apabila mereka tidak memenuhi hak dan kewajipan mereka dengan betul. Perintah Allah berkahwin dengan yang lain. Allah memerintahkan orang yang sudah berkahwin untuk turut serta dalam menjayakan pembentukan perkahwinan orang lain. Jika dia seorang wali, maka dia wajib mengahwinkan wanita-wanita yang berada di bawah jagaannya dengan mencari suami yang baik. Begitu juga apabila anak itu lelaki, ibu bapa wajib memberi kebenaran kepada anak lelaki mereka untuk mengahwini wanita pilihannya, selagi tidak ada kemudaratan kepadanya atau keluarganya selepas berkahwin. Firman, nikahlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak berkahwin dari hamba-hamba sahaya kamu yang lelaki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan pemberiannya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Surah An-Nur 32. Maksudnya, orang yang bersendirian ialah orang yang belum berkahwin, baik lelaki mahupun perempuan. Ibnu Abbas berkata, Allah memerintahkan para wali dan ketua keluarga untuk mengahwinkan setiap orang yang belum berkahwin yang berada di bawah jagaannya, sama ada lelaki atau perempuan, perempuan atau janda. Kewajipan keluarga dan wali anak yatim untuk mengahwinkan setiap anak yang siap dinikahi, yang wajib dia nafkahkan. Tafsir As-Sadi. Imam Ibnu Utsaimin berkata, saya menasihati para bapa ketua keluarga mengenai anak lelaki dan perempuan mereka, supaya bertakwa kepada Allah dalam berurusan dengan mereka, kerana apabila seorang ayah mampu mengahwinkan anaknya, maka dia wajib mengahwininya, sebagaimana dia wajib memberinya pakaian, makan, minum, dan tempat tinggal. Dia juga wajib mengahwininya. Al-Lika Asy-Syahri, Jilid 28, nombor 2. Penuhi hak mereka untuk berkahwin, sebagaimana anda memenuhi hak mereka untuk menjalani kehidupan yang layak. Allahu Alam.